Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So saya harap suara saya clear dan jelaslah untuk didengar. Okey, first sekali terima kasih kepada tuan moderator Encik Izhar. Alright, so hari ini tajuk webinar pada hari ini adalah Filmora. Okey, mungkin ada daripada tuan-tuan puan-puan yang first time menggunakan Filmora ataupun first time dengar berkaitan Filmora. Right. Sebenarnya untuk editing ni dia antara software-software lah yang selalu digunakan oleh editor. Kalau yang selalu kita pakai adalah Adobe Premiere, Sony Vegas, Final Cut Pro, Movie Maker, Ulit Video Studio, right, dan juga Filmora. Right, so antara software-software yang saya listkan yang tadi, okay, saya lebih familiar kepada Adobe Premiere. Right, boleh dikatakan hampir 99% lah video editing yang saya buat menggunakan Adobe Premiere. Tetapi hari ini, kenapa saya memilih Filmora? Right, Filmora ini sudah semestinya lah mempunyai kelebihan dan juga kekurangan lah. Okey, jom kita tengok dulu apa kelebihan Filmora. Right, so yang pertama dari segi pricing, maksudnya dari segi harga untuk kita nak beli software. Alright, untuk Filmora dia punya harga adalah $90 untuk setahun. Alright, so saya akan compare dengan Adobe Premiere sebab saya menggunakan Adobe Premiere. Okey. So bagi Adobe Premiere juga dia punya pricing untuk setahun adalah $240. So daripada situ kita dah boleh tengoklah perbezaan harga. So yang mungkin dan juga Filmora ini dia ada lifetime, maksud dia kita hanya bayar sekali. Kalau tak silap saya dalam $150. So kita bayar sekali, lifetime kita boleh pakai. Alright. Dan yang kedua, okey, Filmora tidak memerlukan PC ataupun laptop yang high end. Maksudnya dari segi performance dia tidak memerlukan laptop yang agak power lah berbanding dengan Adobe Premiere. Adobe Premiere ni memerlukan PC ataupun laptop yang memang high end. Kita boleh pakai basic punya laptop ataupun PC, tetapi dia akan melambatkan proses editing sebab dia akan lag, dia akan hang, dan pada masa yang sama dia akan automatic restart software itulah. Itu dari segi kelebihan Filmora lah berbanding Adobe Premiere. Dan satu lagi lah yang saya boleh tengok adalah dari segi dia, Filmora ni dia lebih mudah. So kepada tuan-tuan puan-puan yang merupakan seorang pensyarah, okay, so saya rasa Filmora ini mudah untuk tuan-tuan puan-puan guna untuk edit dan untuk hasilkan video PMP, video online, sebab sekarang kita dalam proses PMP secara online. So saya rasa Filmora merupakan software yang terbaik pada masa sekarang untuk kita hasilkan video. Right, berbanding dengan Adobe Premiere, macam saya memang pengguna tegar, walaupun saya rasakan Adobe Premiere, yes, memang dia ada kelebihan lah sebab dia lebih kepada advance punya editing. Macam Filmora dia daripada beginner to intermediate, yes, kita boleh buat menggunakan Filmora. Tapi bila kita tengok dari segi konteks untuk kita hasilkan video PMP, so saya rasa cukup sekadar kita menggunakan Filmora. Alright. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita tengok dulu apa yang ada di dalam Filmora. Alright, saya akan share screen Filmora. Alright. So saya harap boleh nampak. Sekejap. Tak nampak. Okay, so kita tengok ini adalah interface bagi Filmora. Okay, secara jujurnya saya cakap Filmora dan Adobe Premiere ni, dia punya interface dia lebih kurang sama. So siapa yang pernah menggunakan Cik Shah, cuba tolong reshare balik skrin tu. Sebab dia tak keluar, cuba sekali lagi. Kukut dia tak fail load tadi. Alright, sekejap. Okay, dah share, nampak tak? Masih tak nampak . Tak nampak.
Okey, Nampak kejap. mouse saja. Okey, kejap. Kita cuba betulkan. Komputer tak apa bagus kot. Komputer ni agak high spec sebenarnya. So, saya tak pasti sebab apa. Sekejap, saya cuba nak betulkan masalah teknikal. Sekejap. Okay, dia minta semua harap bersabar. Kita cuba configure, tengok apa troubleshoot masalah yang berlaku. Okay, so stay tune Tunggu. Okey, dah nampak ke belum? Boleh lah, nampak. Alright, okey. Okay, dah nampak. So kita teruskan. Nampak. Okey, cantik. Alright, kita teruskan. Okey, so kalau kita tengok, ini adalah interface bagi Filmora. So kalau sesiapa yang memang familiar dengan Adobe Premiere, so dia punya interface lebih kurang sama lah. Alright, so untuk hari ini, sebab masa pun kita tak panjang, so kita akan lebih fokus more to kita tak go through detail lah, sebab kalau detail dia akan ambil masa yang agak lama. So tapi at last sekali kita dapat hasilkan satu video lah. So kita akan tengok prosesnya dari segi macam mana kita nak import footage, import video, audio, grafik, foto, and then macam mana kita nak relatekan dari segi teks, and then transition, and then masukkan audio. So macam mana kita nak edit audio untuk nampakkan video tu cantik. Dan last kali kita akan tengok dari segi green screen. Maksudnya sekarang kita nak shooting video berlatar belakangkan hijau, green. So macam mana kita nak overlay ataupun kita nak buang background hijau tu, so kita nak gantikan dengan background yang lebih sesuai. So ini sebab saya tengok pada konteks untuk kita hasilkan video PMP. So saya rasa pensyarah-pensyarah mungkin akan menggunakan banyak konsep green screen. So nanti kita akan tengoklah macam mana kita nak edit. Right, okay. So yang pertama sekali lah, mungkin tuan-tuan puan-puan tak perlu follow step, boleh tengok dahulu. So nanti boleh tengok balik video yang kita dah record and then boleh try sendiri lah. So kalau kita nak record, kita nak try buat one by one, so dia akan take time. Alright, so first step yang kita akan buat. Yang pertama adalah file. Kita ambil project setting. So di sini yang kita akan setkan dahulu. Okay, dia ada aspect ratio, dia ada resolution, dia ada frame rate. Alright, untuk aspect ratio, untuk video sekarang, kita pakai 16:9 lah, widescreen. Okay, ni adalah standard video lah. Tetapi kalau kita tengok dalam setting yang dia bagi, sebenarnya banyak lagi lah untuk Instagram, untuk portrait, untuk standard. Alright, so standard punya video kita menggunakan 16:9. Alright, so resolution. Alright, so ini yang kita perlu set dahulu. Maksudnya kita kena decide video apa yang kita nak hasilkan. Contoh kita dah shooting video Full HD, so project setting kita mestilah set kepada Full HD. Tetapi kalau kita shooting video tu kualitinya 4K, so di sini kita kena set resolution dia adalah 4K. Okay. So untuk Full HD dia punya resolution adalah 1920x1080. So ini setiap editor dia mesti tahulah kalau HD resolution dia apa dia, kalau Full HD resolution dia apa dia. Alright. So selalunya normally untuk tuan-tuan puan-puan selalunya akan menggunakan format Full HD lah. Alright. So frame rate. Okay, frame rate kita akan pakai 25 frame per second. Okay, FPS ni adalah frame per second. Kenapa saya memilih 25? Alright, sistem broadcast di Malaysia menggunakan 25 frame per second. Alright, contohnya lah, kita buat satu video tetapi kita tidak menggunakan 25 frame per second. Maksudnya kita mungkin pakai 30, mungkin pakai 50. So dia akan jadi masalah bila kita nak broadcast video tu
untuk mungkin ke stesen TV. So dia akan jadi masalah dekat situ. Sama ada dia akan jadi lag ataupun video tu dia tak akan sharp macam mana kualiti asal video. Itu dari segi frame rate lah. So di Malaysia menggunakan 25 fps. So ini kita set 25 frame per second. Okay, dah setting cantik, tekan okay. Alright. So sekarang kita dah ada satu, kita panggil base ataupun dia punya tapak asas dia, kita dah set tadi project setting tu. So barulah kita boleh import video ataupun media. Alright, so untuk import media ataupun untuk import video, audio dan sebagainya. So kita ada dua ke tiga kaedah. So saya akan tunjukkan kaedah-kaedah yang saya rasa cepat untuk kita nak edit video. Alright. So yang pertama sekali untuk import, kalau tuan-tuan puan-puan perasan dekat sini dia ada perkataan import. So dekat sini kita double klik saja. Okay, bila double klik dia akan minta kita cari folder mana yang video tu ada. Alright, okay, sebelum saya lupa lah. Sebelum kita start edit, pastikan segala footage ataupun segala video, audio, teks, foto ataupun segala benda yang kita nak edit mestilah berada di dalam satu folder yang sama. So janganlah letak video ni folder ni, video ni folder ni. So bila kita tutup and then kita nak buka balik Filmora, so dia akan tercari-cari file yang file tu lah, dia nak locate file tu, dia akan ambil masa. Dan yang kedua, kemungkinan video-video tu akan missing. So make sure sebelum edit kumpulkan dulu semua di dalam satu folder yang sama. So ini dari segi kita punya nak memudahkan editing lah. Okay. Alright, so saya dah ada satu folder. Okay, ini yang saya nak pakai hari ni lah. So saya akan import ke semua. Okay, highlight ke semua. Okay, kalau nak import satu-satu, klik satu-satu. Ini tekan open. So saya nak ambil semua ni. Alright, so saya tekan open. So dia akan masuk dekat bahagian ni. Alright, ini yang file yang kita dah import. Alright. Satu lagi kaedah yang kita boleh buat adalah kita tekan dekat import ni, dia ada macam anak panah ni. Okay. So import media file. So sama jugalah, dia akan masuk ke dalam folder yang kita dah decide tadi. Okay. Sama juga. Ambil semua. Okay, open. Sama juga. Kaedah yang sama. Semua benda yang sama, kita nak import tapi kita menggunakan kaedah yang lain. Ataupun satu lagi, kita ambil import. Di bahagian tools ni dia ada import. Sama juga, dia masuk folder tu. So kita carilah video yang kita letak dekat mana-mana folder. Alright, so saya ambil semua. Open. Okay, so sekarang kita dah ada media file. Alright, so macam mana kita nak edit video? Okay. So sebelum tu, tuan-tuan puan-puan kena faham konsep editing video. Okay, editing video ni kita mencantumkan video menjadi video mungkin durasinya 1 minit, mungkin durasinya 2 minit, bergantung kepada video apa yang kita nak hasilkan. Alright, itu adalah konsep editing. Maksudnya kita gabungkan beberapa video untuk jadikan satu video seminit. Mungkin seminit, mungkin 2 minit. Alright, sebelum kita nak cantum-cantum tu, so kita kena trim one by one punya video. Okay, so macam mana kita nak trim? Alright, so ini adalah media. So saya nak trim video ni. So double click. Okay, bila double click, alright. Okay, bila double click dia akan keluar dekat sini bila kita double click. Alright. So dekat sini kita dah boleh trim. Maksudnya, okay, contoh saya video ni durasi dia, okay, kat sini tak tulis, tak apa. Okay, contoh saya nak start video tu dekat, okay, saya gerak ni cursor kita gerak. Okay, maksudnya saya nak start dekat sini. Okay, dia ada dua kaedah. Yang pertama, kaedah shortcut keyboard dia adalah I ataupun mark in. Okay, mark in dia dekat sini. Kalau tengok pada ini adalah mark in. Ataupun shortcut keyboard dia adalah I. So bila kita tekan I, alright, so dia akan keluar satu tanda putih ni. Maksudnya kita akan start potong video tu pada tanda putih tu. So yang di depan ni kita dah pakai.
Alright, so okay, saya nak matikan video ni. Maksudnya setakat mana kita nak ambil video ni. Okay, saya rasa dekat sini. Alright. So kita tekan O di keyboard. Shortcut keyboard dia adalah O, ataupun kita tekan dekat sini adalah mark out. Okay, saya tekan O. Okay, so keluar lagi satu simbol. So inilah duration yang kita akan gunakan untuk kita nak combine video-video nanti. Okay, so dah trim. Ini kita panggil sebagai trim. So tekan pada sini. Dia ada button di tengah ni, add to project, ataupun simbol tambah tu. Okay, add to project. Okay, ini kita ambil alright, ini saya nak tunjuk lah. Kadang-kadang ada pensyarah yang tanya saya, kenapa keluar macam ni. Alright, okay, tadi kita dah set tadi. Kalau ingat yang tadi kita set project setting kita adalah 1920 kali 1085, kita menggunakan 25 fps. Okay, tetapi video yang saya shoot ni menggunakan 60 fps. So dia ada konflik dekat situ. Sebab tu dia tanya dulu, adakah kita nak follow project setting yang kita set tadi, maksudnya menggunakan 25, sebab saya shooting menggunakan 60. Okay, so adakah saya still nak menggunakan 60 frame per second, ataupun saya nak follow yang saya dah set tadi 25 fps. Okay, selalunya kita akan ambil skip project setting. Alright, abaikan yang mesh to media ni. Okay, ataupun kalau tak nak benda ni keluar, just untick je benda ni. So bila dia ada konflik antara video, so benda ni tak akan keluar lah sebab kita dah untick. So untuk jalan selamat, so saya rasa untick lah. So ambil keep project setting. Right, so dah keluar dekat sini. Ini yang video yang kita dah trim dekat sini. Okay. Right, so settle satu video. So kita ambil video lain pula. Okay, double click kat sini. Okay, sama. Okay, saya rasa saya nak tengok. Okay, so dekat sini saya nak trim. Saya tekan I. So sekejap. Okay. Right, saya tekan O. So saya tekan add to project. So dia akan automatic keluar selepas video yang kita import tadi. Okay, kita tengok dekat timeline Alright, saya back balik. Okay, saya tekan add to project. So dia akan keluar dekat sini selepas video yang kita dah import. Alright. So dan begitulah seterusnya. Okay, kita buat dalam 4. Kita buat dalam 4x5 footage. Okay, saya import dulu. Okay, saya tekan I. Saya tekan O, saya tekan add to project. Okay, kalau saya laju, tolong maklumkan dekat saya takut saya laju. Alright, ini sama. Okay. Okay, saya tekan I, saya tekan O. Okay. So saya tekan add to project. Okay, saya ambil satu lagi. Okay, tekan I dan tekan O. Okay, add to project. Alright, so kita dah ada 5 footage yang saya dah cantumkan. Okay, seterusnya macam mana kita nak okay, sekarang kita dah nampak timeline. Ini kita panggil sebagai timeline. Okay, sepatutnya sebelum kita start ni saya perlu tunjuk dulu dia punya tools yang kita akan pakai. Tak apa, saya time editing ni saya akan tunjuk satu-satulah. Alright, so kalau tengok pada timeline, ini kita panggil sebagai timeline video. Okay, so kalau tengok pada bahagian hujung ni, dia ada, ni adalah logo video. Okay, kalau perasanlah kalau nampak, so yang di bawah ni adalah logo audio. Okay, logo muzik lah. Okay, muzik ni dia sama ada soundtrack, sound effect, VO, voice over, ataupun lagu-lagu yang kita nak masukkan. Alright. So sebab tu dia ada satu Satu ni maksudnya adalah layer satu. So kalau saya nak tambah track, maksudnya saya nak letak video-video atas-atas tu ada banyak layer. So kita hanya tambah di sini saja. Okay, add video track. Okay, so tengok dia dah tambah layer kedua. So tambah lagi add video, so ada layer ketiga. So layer-layer ni depend kepada video yang kita nak edit lah. Mungkin kita memulakan hanya satu layer, mungkin akan ada 2 layer, mungkin akan ada 3 layer. So depend kepada video yang kita nak edit. Sama juga untuk audio. Default punya Filmora dia hanya bagi satu layer. So untuk nak add dia sama juga, add audio track. So dia akan add layer kedua, add lagi.
layer ketiga, add lagi layer keempat. Right. Okay. Tetapi selalunya footage video, ini video, kita akan letak pada layer 1. Itu kena ingat. Right. Video mestilah berada pada layer 1. So kalau yang lain macam teks, grafik, foto, so itu akan berada pada layer-layer yang berikutnya, sama ada layer 2, layer 3, layer 4 ataupun seterusnya lah. Tetapi video mestilah berada pada layer 1. Okay. Dan satu lagi untuk timeline ni, maksudnya kita nak contoh ini lah, ini footage yang kita tak apa nak nampak ni sebab dia kecil. So cara kita nak besarkan dekat sini, kalau kita letak dekat sini, so nampak dia ada naik logo yang putih tu, yang anak panah kiri kanan. So bila kita klik, drag je, okay, kita nak besarkan, okay, supaya mudah kita nak download. Okay. So kita dah boleh besarkan footage video, okay, besarkan lagi supaya mudah kita nak edit. Okay, dah besarkan. Alright, so ini adalah video yang saya dah combine. Okay, sekarang kita nak masukkan transition. Okay, transition ni dia lebih kepada kita nak cantikkan video. Sebenarnya kalau tak ada transition pun tak ada masalah, boleh je nak edit video, tetapi kegunaan dia lebih kepada kita nak mencantikkan video tu lah, nak nampakkan wow kepada video tu. Alright, so untuk transition, okay, dekat sini kita tengok atas ni dia ada media, dia ada audio, titles, transition, effects, elements, split screen. Alright, so Filmora ni dia dah banyak version. So yang saya pakai ni adalah version yang paling latest, 9 point something, 9.1 ke 2. Ni yang paling latest saya pakai. Sebab yang sebelum ni dia tak ada split screen, dia tak ada element. So kalau nak download, download lah yang paling latest sekali. Alright, so kita pergi kepada bahagian transition. Ini transition lah. Okay, klik pada transition. So kalau tengok pada bahagian transition yang dalam Filmora ni, so dia ada 233 transition yang dah di-built in dalam Filmora. Ini kelebihan Filmora lah. Kalau kita tengok Adobe Premiere, dia tak sebanyak Filmora. Okay. So kita boleh ambil basic, boleh ambil 3D. So ini boleh pilih, kita nak transition kita tu macam mana. So contoh saya ambil basic. Okay, so dalam basic ni pun dah banyak. Ada dissolve, ada fade, ada flash. Alright, so macam mana kita nak menggunakan transition? Okay, transition ni dia adalah pertukaran di antara satu footage dengan footage yang lain. So di tengah-tengah tu dia akan ada transition. Contoh kita akan play video ni. Okay, contoh kita play video ni. So tuan-tuan boleh tengok antara video ke video macam mana dia akan transition. Alright. Saya mutekan dulu audio dia. Okay, saya mutekan dulu. Okay, ini cara nak mutekan audio Okay, klik dekat line tu, so tarik je ke bawah, so dia akan mute. Okay, kita tengok transition daripada footage ke footage. Alright, ni tak ada transition. So maksudnya daripada video, satu video. Okay, ni video lain, so masuk ke video, so dia just terus masuk ke footage tu, dia tak ada transition. So apa kata kita letakkan satu transition? Okay, ni adalah dissolve So klik dekat dissolve and then tarik, letaklah di antara macam tu dia boleh letak di depan, di tengah ataupun di belakang. So kita selalunya letak di tengah lah. Right. So kita tengok apa perbezaan ada transition. Nampak tak? Pertukaran daripada footage ke footage tu dia nampak cantik sikit. Okay, ni saya ambil dissolve lah. Okay, saya pendekkan sikit. Okay, kita tengok sekali lagi. Okay, nice, memang nice. So saya cuba delete kan, kita ambil yang lain lah. Kita cuba ambil cube. Okay, apa yang ada pada cube? Okay, kita play. Punya transition dia tu efek lah, kita lebih kepada efek lah. Efek tu nampak cantik. So tuan-tuan boleh pilih dekat sini banyak sebenarnya transition yang ada. Ini yang saya ambil basic. So 3D ada, ripple and dissolve ada. Okay, banyak sebenarnya yang kita boleh guna pakai. Alright. So saya cuba sekali lagi, kita cuba ambil yang dekat ripple and dissolve. So saya ambil. Okay, ni saya letak dekat sini. Okay, kita tengok transition dia. Okay, kita akan dapat kelainan sikit video yang kita letak transition dengan video yang kita tak letak transition.
Alright. So saya rasa transition okey. Just tarik je, drag and tarik. So selalunya kita akan letak di between dua footage lah, di tengah-tengah tu kita akan letak transition. So sama ada kita nak lajukan transition tu ataupun nak cepatkan bergantung kepada inilah yang kita set ni. Okey. Letak pada sini je, okay, klik. So dia ada keluar logo tu. Ini kita nak pendekkan transition dan ini kita nak panjangkan transition. Okay, kalau kita panjangkan, so dia akan delay lah transition tu. Okay, nampak dia slow je. Okay, so kalau kita nak pendekkan, just tarik je, klik dan tarik. So dia akan cepat lah dari segi duration dia. Okay, perbezaan antara kita nak laju ataupun kita nak slow. Alright, so saya rasa transition dah settle. So kita akan go through dengan title. Alright, title pun best sebenarnya. Saya rasa sekarang macam saya nak bertukar kepada Filmora sebab dia punya preset yang dia bagi tu saya rasa dah cukup lah apa yang dia bagi tu kita dah boleh pakai. So tak perlulah kita nak import daripada third party untuk kita nak edit balik, buat balik. So sebab kita sekarang ni kita nak cepat. Proses kerja kita nak cepat. So Filmora lah dia punya jawapan dia. Sebab saya tak, macam title ni saya tak jumpa cara nak cepat untuk kita nak edit dalam Adobe Premiere. Dia boleh buat tetapi kita memerlukan software-software lain. Kita edit dekat contoh Adobe After Effects, barulah kita import ke dalam Premiere. Tapi dalam Filmora ni preset yang dia bagi dah memang cantik. Jom kita tengok title yang dia bagi. Alright, so title dia bagi 259 punya title yang dia bagi. Alright, so boleh tengok lah. Dia ada custom, dia ada opener, dia ada titles, lower third. So dia dah divide. Maksudnya opener video. So ini opener video yang kita boleh pakai. So kalau just nak title, so ini title yang boleh kita letak. So kalau nak lower third, okay, ini lower third yang kita boleh letak. Okay, dia dah bagi siap-siap. So kita just tarik je. Ni subtitle. Okay. Ini end credit. So kita just tulis balik je apa yang kita nak. Okay, contoh contoh saya nak buat, saya nak insert satu lagi video. Okay, video yang tadi yang import ni dia ada di bawah media ni. So tadi kita dah ambil transition, so dia masuk pada tempat transition. So untuk kita back balik kepada media yang kita import, so kita tekan media ni, so kita import balik. Okay. So saya nak ambil reporter bercakap. Okay. Okay. Masih lah, sekejap. Okay, so saya import. Okay, so saya dah ada satu video intro. Okay, ni video ni sebenarnya video Poly TV video kita cover event. Okay, so sebelum tu dia ada intro lah. Alright. Okay, so kalau kita tengok kalau rancangan TV lah yang melibatkan reporter, dia mesti ada satu nama dia dekat bawah dengan dia punya jawatan lah. Itu kita panggil sebagai lower third. So saya nak masukkan lower third dekat reporter ni. So saya masuk dekat title, saya ambil lower third. Right, so saya boleh pilih lah lower third yang saya rasa sesuai. Right, so saya ambil ni. So just click and then tarik je. Okay. Ini berat, okay. Video kita letak pada layer 1. So yang next punya layer, ini kita letak pada layer 2, layer 3 lah. Maksudnya ini kita dah masuk text. So text mungkin berada pada layer 2, mungkin berada layer ketiga. Okay. So saya letak pada layer kedua. Okay, kita tengok so dia akan keluar macam ni. So cantik kan? So macam mana kita nak edit? Okay, double click benda ni.
Okay, so kita klik benda ni. Kalau nak edit yang atas, klik yang atas, so kita tulis kat sini. Ni kita ambil Safirul, alright. So nama reporter ni adalah Safirul. So kita nak dia punya jawatan. Okay, klik yang kedua ni. So kita tulis reporter. Tekan OK. So dah tukar, dah dapat lower third yang kita nak. Simple je. Okay, sekali lagi kita play. So yang ni kita nak panjangkan lah. Maksud dia kalau kita nak lower third tu panjang lagi, so kita tarik panjang lah. So dia akan berada sepanjang mana yang kita tarik. Okay, dah habis layer tu barulah dia akan hilang. Alright, so kalau kita nak pendek, kita pendekkan lah. Okay. Okay, so ini lower third. Okay, so kita tengok pada, kita contoh ambil title lah. So kita ambil title, so dalam title ni ada, alright, so saya nak ini sebagai title. So saya ambil, saya drag je, letak kat sini juga. Okay. So saya nak tulis tajuk event. Alright, ini double click. Klik dekat tengah. Okay. Ceramah perdana. Okay. Ini saya nak tulis PTSS. Okay. So kita boleh tengoklah hasil bila kita letak. So dia keluar macam tu. Alright, so saya rasa memang cukup mudah untuk tuan-tuan puan-puan guna Filmora. Okay. Kalau Adobe Premiere memerlukan sejam untuk kita edit, so saya rasa Filmora 30 minit dah boleh siap. Alright. Okay, tadi kita dah tengok transition. Okay, transition juga boleh kita gunakan untuk teks. Maksud dia, okay, sekarang kita letak teks tanpa transition. Okay, ni. Okay, so macam mana kita nak letak teks ni, dia ada transition. Okay, masuk transition juga. So kita ambil, contoh saya nak ambil basic. So saya nak ada zoom. Okay, so zoom saya tarik tak ke depan. Okay. Okay, so kita tengok apa beza dia. Dia ada efek dia yang kita boleh buat lah, depend kepada default transition yang dia bagi. Okay. So ini dia sebab dia picture in picture, so kita mungkin boleh ambil selalu dissolve. Saya selalu pakai dissolve je, selalu. Right. So tak di belakang pun boleh. So maksud dia kalau kita tak letak, dia akan jadi, saya panjangkan sikit. Okay, kalau kita tak letak transition, dia akan terus mati macam tu. Alright, macam tu. So kalau kita letak dissolve, alright, saya letak dissolve contoh, so dia akan slowly fade untuk hilang macam tu. Itu pentingnya transition lah. Maksudnya kita tak stop benda tu mengejut. Okay, sama juga yang kita buat video tadi, maksudnya kita tak ubah dari satu ke video tu secara mengejut. So dia ada transition yang kita boleh letak. Okay. So settle untuk teks. So tuan-tuan boleh tengok lah, boleh tengok dekat sini. Dekat di bahagian title ni banyak sebenarnya. Boleh try. Okay. Okay, title dah, kita akan masuk untuk audio. Alright. Okay, audio ni dia lain sikit Kita tengok, saya nak besarkan sikit audio. Okay, audio. Alright, ini audio. Okay, kalau tuan-tuan tengok video yang saya buat ni, dia ada foto, dia ada video dan dia juga audio. Sebab kita tengah record rakaman. Kita tengah buat live punya recording. So dia akan ada video, dia akan ada video. So macam mana kita nak asingkan video dengan audio ni? Okay, sebab kita tak nak benda ni ada sekali. Okay, so cara nak asingkan dia, klik pada video ni, right click. So dia ada detach audio. Okay, bila kita tekan detach audio, so audio ini, okay, kita back balik
Okey, sekarang kita tengok video dan audio berada pada layer 1. Layer video 1. Layer audio 1 masih kosong sebab dia tak ada audio. So kita nak asingkan video dan audio tadi supaya audio ni, audio asal ni berpindah ke layer 1 audio. So kita right click, ambil detach audio. So layer video dah berubah, dah ditolak ke bawah ke layer 1 untuk audio. Ini kita akan edit lagi mudah lah berbanding dia dah combine satu video, ada audio dan video. Tapi kita nak edit sebab kita nak edit video asing dan kita nak edit audio asing. So kita perlukan dia separate. So ini cara kita nak separate. Okey, sekali lagi right click, detach audio ni. Right, so barulah kita boleh edit dengan mudah. Okey. So sama juga macam ni Sama juga macam video ni. Sebab macam saya buat video pelaporan, video event. So macam suara-suara ambience di dewan yang bising-bising tu saya tak nak sebab saya nak letak time tu saya nak letak muzik. So saya tak nak, memang saya tak nak audio. So saya detach. So saya delete. So hanya ada video sahaja. Sama juga detach, delete audio, sama juga detach, delete audio. Hanya tinggal video saja. Saya dah buang semua video, semua audio tu. Kecuali video yang reporter ni, yes, sebab saya nak audio dia. Okey. So kita nak tengok macam mana saya nak masukkan lagi satu audio. Okey, ni layer satu ada audio suara reporter. So saya nak masukkan muzik background. Okey. So masuk media yang saya dah import tadi. So di bawah ni dia ada okey, ini adalah right. Ni saya download daripada YouTube. Okey. Ni boleh download lah, type dekat YouTube inspiring music, uplifting music, motivational music. So kita boleh download lah, ni background punya muzik lah. Tetapi kekangan dia kita just nak audio saja sebab kita nak letak soundtrack. So video memang kita tak nak sebab kita dah ada video, So kita just nak audio saja. Maksudnya time reporter ni bercakap, so dia ada muzik background yang slow-slow yang boleh kita dengar sikit-sikit. So macam mana kita nak asingkan? So macam tadi juga. Okay. So saya rasa saya nak ambil dekat sikit, saya nak trim lah, saya nak ambil dekat awal. Awal saya ambil, saya tekan I. So saya nak ambil benda ni dalam mungkin 35 second. So boleh tengok kat sini lah, kat ujung ni dia ada duration dia lah. So okay, saya nak ambil dalam 35 second. So tekan O. So bawa line ni. Okay, line ni adalah sebagai panduan lah. So maksudnya kalau kita letak line merah ni dekat sini, so video tu yang kita dah trim tadi dia akan keluar selepas line merah ni. Contoh okay, saya add. So dia dah redundant dengan yang kita dah buat tadi. So make sure line merah ni letaklah pada tempat yang kosong. Saya letak kat sini. So saya add to project. Okay. So dah ada ni. Okay, so saya nak ambil saya nak ambil audio saja. Video saya tak nak. Okay, sama juga, right click, detach audio. So kita dah pindahkan audio tu. Delete pada, okay, klik pada video, delete. Right, so hanya tinggal audio saja. So audio ni kita letak di bawah. Dekat layer 2 untuk audio. Okay. So saya rasa dekat sini. Okay, video kita panjang tu. Alright. Okay. So dah jadilah satu video yang lengkap. Tetapi audio ni kita perlu edit sebab audio ni dia kuat tau. So maksudnya kita nak audio tu slow je. Kita tak nak dia kuat sebab kita nak highlight audio reporter tu. Maksud dia reporter tu bercakap. Kita nak dengar apa reporter tu cakap. Tetapi pada masa yang sama kita nak ada soundtrack muzik. Maksudnya muzik yang slow sebab dia akan feel sikit lah bila dia ada muzik yang agak slow. So contoh kita letak contoh ini ceramah, ini event ceramah. So kita letak audio yang agak motivate. So dia akan ada feel sikit berbanding dengan kita tak letak audio. Kita letak suara reporter saja, dia akan ada beza. Okay. So macam mana saya nak edit audio? Saya ataskan sikit.
Right. Okey. Okey, kita tengok pada bahagian audio tengok pada bahagian audio. Okey, ini adalah layer 1 adalah audio reporter. Alright. Okay, audio reporter selalunya kita tak kacau lah sebab kita dah shooting tu, kita dah set pada audio yang betul. So memang kita takkan kacau. Cuma yang kita akan ubah adalah audio soundtrack. Okay, yang di bawah ni. Saya try play, saya tak pasti kalau saya play ni adakah tuan-tuan dan puan dengar, saya tak pasti. Boleh dengar tak video yang saya edit ni ke tak boleh? Alright, okay. Boleh tak boleh? Tak boleh, tak dengar. Okey, tak boleh, tak apa. Saya tunjuk je lah. Okey. Okey, audio reporter kita abaikan. So jangan kacau. Ini adalah gain yang kita boleh ubah lah. Maksudnya kalau kita nak kuatkan, kita naik ke atas. Kalau kita nak slowkan, kita turun ke bawah. So kalau tengok, saya letak ni pada 0.00 dB. Alright, dB ni adalah audio punya kita panggil dia punya sukatan lah. Dia punya macam kilometer macam meter. Alright, dB adalah decibel. So 0.00 adalah normal punya audio. Okay, so kalau kita nak kuatkan, kita letak kat sini, so ada logo tangan, kita naikkan. So dia punya gain dia ataupun dia punya audio level dia akan naik, nampak? Dia punya, kalau tengok pada graph tu pun dia naik. Okay, ini cara kita nak naikkan audio. Okay, kalau normal adalah 0.0 lah. So kalau kita nak slowkan, kita slow ke bawah. So dia akan jadi minus ataupun negatif dB. Okay, so saya akan ambil 0 lah, 0.00. Okay. Okay. So yang macam saya cakap, audio reporter kita maintain. Okay, contoh kita buat video PMP. Okay, audio pensyarah alright kita maintain sebab kita nak dengar dia mengajar. So apa yang kita nak edit adalah audio soundtrack. So ini adalah audio soundtrack. So first kali kita kena slowkan lah, maksudnya kita akan dapatkan minus. Dan pada masa yang sama memang kita kena dengar lah. Adakah suara video tu still kuat? Suara audio tu still kuat? Kalau still kuat, kita kena slowkan lagi. Saya slowkan lagi sikit. Yang ni dia depend pada tuan-tuan perempuan. Telinga kena sharp, kena dengar betul-betul. Clear tak clear dia pensyarah tu bercakap. Kalau tak clear, turunkan lagi audio muzik tu. Okay. So ini saya turunkan lagi. Right, nampak saya turunkan sampai negatif 17. Barulah video ni cantik. Okay. Sebelum tu audio ni dia kadang-kadang, okay, saya naikkan balik Okay. Okay, kadang-kadang audio yang kita download daripada YouTube, kadang-kadang dia punya duration dia mungkin 3 minit, 4 minit, 5 minit. So macam mana kita nak ambil seminit je. So macam mana kita nak edit audio yang 4 minit kepada audio seminit. Right, ni saya dah trim Kalau ikut audio ni dia panjang gini. Dia ada banyak gini. Okey, ni panjang ni. Right, tapi saya nak audio ni sampai sini sahaja. Okey. Kalau saya play, okey, sebab tuan-tuan puan tak dengar. So saya play, dia akan muzik tu terus mati terkejut, mati mengejut. Okey. Sebab audio dia pop kita terus mati. Dia tak bukan fade daripada kuat ke slow tak. Sebab kita dah cut daripada audio 4 minit, kita dah cut kepada 1 minit. So macam mana kita nak fade audio tu daripada kuat ke slow. Okay, itu audio dia dekat sini. Kalau tengok pada kita letak dekat kita letak pada bahagian audio. So di penjuru hujung ni dia ada macam logo putih ni, marker, kita panggil sebagai marker. So letak cursor dekat situ, so dia akan keluar logo kiri kanan tu. Tarik je. Okay, nampak dia macam bukit. So yang jadi macam bukit ni maksudnya daripada kuat tu. Okay, daripada kuat and then terus dia akan slow. Dia akan slow. Alright, cantik. Nampak cantik. Alright, so terus dia akan slow. Dia akan slow. Baru dia akan stop. Ini kalau audio yang kita potong lah. Kalau audio tu memang kita ambil 4 minit. So tak perlu potong lah sebab dia memang automatic fade. Tapi kalau video tu kita potong, kita kena buat macam ni. Sama juga kalau video di depan ni. Sebab ini saya ambil, okay, kalau tengok pada, sebab audio ni kita kena tengok pada graf dia, baru kita nampak lah. Okay, kalau tengok pada audio depan ni, nampak dia macam bukit naik ke atas. So ini dia dah siap fade daripada slow ke kuat.
So kita tak perlu buat lah, tapi kalau nak buat pun boleh juga. Sama juga letak cursor kat situ. Silap, letak cursor kat situ, alright. So kita akan adjust sendiri. Alright, so yang ni depend kepada sesedap rasa kita sendiri. Kita nak dia fade tu slow, lama slow hanya baru kuat, ataupun kita nak slow sikit terus kuat. Itu depend kepada kita lah. Alright. So ini adalah bahagian Alright, faham. Okay, so kita dah buat transition, kita dah buat audio, kita dah buat text. Okay, so macam mana kita nak import foto pula? Okay, maksudnya okay, macam video ni saya nak letak satu logo. So ni saya dah import tadi. So ni adalah JPEG. So saya just tarik je. Okay, tarik. Okay. Dia boleh letak atas ni, boleh letak, tak ada masalah. Macam tu, okey. Sama je. Dia boleh letak mana-mana boleh letak, tak ada masalah. Okey, yang saya kata tadi, yang saya cakap kenapa video perlu ada pada layer yang bawah sekali. Okey, ini sebabnya. Okey, ni layer video. Okey, saya letak di bawah. So kalau saya letak video ni di atas, so logo akan hilang. Maksudnya ni logo, okay, ni layer logo. Sebab mana-mana software editing pun dia akan baca layer yang paling atas. So ini saya letak video pada layer yang paling atas. That's why dia hanya baca video saja. So kalau saya nak logo tadi berada di atas video, so saya kena letak video tu di bawah. Macam tu. Barulah keluar logo. So make sure kalau buat editing, mana-mana software editing pun, video berada di layer yang paling bawah sekali. So selepas yang atas-atas tu, ikutlah nak letak layer, nak letak teks ke, nak letak logo ke, tak ada masalah. Okay, so sekarang saya nak letak logo. So senang saya letak atas lah. So saya asingkan. Maksudnya layer 1 video, layer 2 saya letak teks, layer 3 saya letak logo. Okay. So macam mana, okay, ni dia punya gambar asal. Macam mana saya nak kecilkan dan macam mana saya nak positionkan logo ni. Alright, double click foto ni. Bila double click dia akan keluar kat sini. Saya nak kecil besarkan sikit. Okay. Dia ada transform, dia banyak ni. Dalam image ni dia ada banyak. So color pun kita boleh buat color. Kita boleh buat motion, nak bergerak tak bergerak. Alright, so saya nak positionkan Poly TV ni, logo ni. So masuk pada bahagian transform, klik pada bawah ni. So dia ada rotate, flip, scale, position. So saya nak kecilkan, saya akan ambil scale lah. So saya kecilkan. Okay, ni adalah logo TV3. So saya rasa ngam, cantik. Alright, so macam mana saya nak ubah logo? So kita ambil pada bahagian position ni, X dan Y. Okay, X untuk kiri dan kanan. Okay, drag jangan lepas Okay, klik jangan lepas. Okay, saya letak situ. And then Y adalah atas atau bawah. So saya letak logo kat situ. Alright. Okay, so benda ni saya nak sepanjang video ada logo ni. So tariklah layer 3 ni sepanjang video. Okay, so sepanjang, saya tengok sepanjang video ni memang ada ada logo, ada logo. Logo still ada. Logo ada. Logo ada. Alright, sekejap. Itu yang saya maksudkan macam mana kita nak position. Alright, okay, satu lagi. Ini kita letak logo. Okay, macam mana kita nak letak gambar? Sama juga gambar, kaedah dia. Ini tekan OK. Masuk balik media. So okay, saya nak masuk gambar. Okay, saya belum import gambar. Saya ambil gambar. Sekejap. Kita cuba ambil picture. Sekejap. Okay, contohlah saya letak gambar. Contoh ni gambar. So saya open. So gambar sama juga, kita letak layer atas pula. Okay, saya tengok
macam mana kita letak semua tu dalam satu layer. Okay, so benda ni pun sama juga, kita nak kecilkan. Okay, saya scalekan. Okay, contohlah ni mungkin ada gambar apa-apa. Okay, contoh. Okay, so dia cakap mungkin ada dia nak sebut apa, so kita letak dalam gambar. So gambar pun letak layer paling atas lagi. So jangan campur lah, kalau nak mula jangan campur. Saya letak bawah, atas. Okay, so contoh saya nak letak dalam video ni. Okay, contoh Okay, dalam video ni ada satu lagi video. So kita import video lagi. So masuk, okay, saya letak atas lagi. Okay, benda ni saya kecil sebab saya nak jadi picture in picture. Scalekan dia. So ni mungkin kalau lebih kepada video PMP, mungkin pensyarah tengah mengajar, so mungkin dia nak letak note dia dekat bawah ke. Mungkin ada example yang dia nak tunjuk, so sambil dia bercakap tu akan ada keluar benda lain lah. So ini pun kita boleh buat. Okay, so boleh editing ni macam-macam boleh buat. Kita nak letak contoh nak letak dua lagi video, alright, contoh kita nak letak dalam video tu ada lagi video. Saya tunjuk contoh dulu. Okey. Saya scalekan. Right, so ini yang saya maksudkan, maksudnya banyak. So dia akan dari layer paling atas, So kalau kita tengok pada sini dia berada pada layer 6. So kalau kita nak import lagi video atau foto dalam ni, so tu dia akan naik ke layer ke-7, layer ke-8. So depend kepada video yang kita nak edit lah. Okay. Yang pastinya video asal berada pada layer 1. Video asal yang kalian tengok pada video ni adalah video reporter tu. So sebab dalam video reporter tu kita nak insert lagi video yang lain. So masuklah video yang lain di atas layer-layer yang lain. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok, okay, saya rasa dah settle lah. Ini kita dah masuk, tadi kita dah import, kita dah trim video, kita dah tarik ke dalam timeline ke bawah. So kita dah masukkan teks, kita dah tengok teks tadi, transition dah tengok, foto dari segi logo tadi dah tengok macam mana nak import, macam mana nak letak, macam mana nak positionkan dia, macam mana nak scale dia. So audio tadi pun kita dah tengok lah macam mana kita nak edit audio tu bagi nampak audio tu cantik sikit. So sekarang kita nak tengok dari segi macam mana kita nak buat efek green screen. Okay, saya tunjuk green screen . Saya ambil contoh dalam internet. Alright, inilah selalu yang kita akan shooting. Okay, macam ni. Selalu pensyarah akan shooting macam ni lah. Okay, selalu yang kita akan pakai adalah colour hijau lah. Hijau ni adalah standard colour untuk kita nak buat efek green screen, sebab tu dia panggil green. Tetapi saya pun kadang-kadang menggunakan belakang putih, kadang-kadang biru, selalunya hijau lah, hijau, biru, putih, selalu 3 colour tu yang saya pakai. Dan untuk green screen ni, dia punya tip and tricks dia, yang pertama, pensyarah itu sendiri tidak boleh memakai baju, tudung, apa-apa aksesori yang colour dia sama dengan colour belakang. Itu tips and trick yang paling kena follow lah. Kalau pakai colour yang sama, dia akan jadi masalah bila kita nak buang layer hijau tu. Alright, so ni contoh saya ambil dekat YouTube. Okay.
sekejap saya cuba. Sama juga, kita mark in, kita mark out. Right, so kita add to project. Okay. So macam mana kita nak hilangkan hijau ni? So first kali kita kena cari background dulu. Maksudnya kita nak tempel hijau tu dengan background apa? So saya dah ada background. Okay, ni background yang saya akan pakai. Okay, satu lagi. Background ni mestilah berada dekat bawah layer video. Okay, kalau letak macam ni, letak macam ni tak boleh lah. Okay, sebab dia akan baca layer background ni. So kita tak boleh nak buang lah sebab dia ada di atas. So dia tutup dah layer video. So apa yang kita boleh buat, layer video ni kita letak di atas layer background. Okay, dia akan jadi macam ni. Alright. Okay, so macam mana nak hilangkan hijau? Okay, double click yang video ni, double click. Okay, sekejap Okay, ini adalah efek yang ada di bahagian video lah. Okay, so yang saya masuk tadi adalah transform lah. Yang tadi yang kita scale tadi tu, dia ada bahagian transform. So kalau ikut dia banyak lagi. Kita nak buat compositing, kita nak buat stabilization. Okay, yang ni lebih pada detail lah. Okay, so untuk hilangkan hijau, dia ada chroma key ni. Kita klik kat sini. So dia akan keluar. Nampak tak? Bila kita klik je, dia klik, so dia terus hilang hijau tu. Ataupun dekat sini, okay, dia assign, sepatutnya dia assign macam ni. Bila kita klik chroma key, dia akan assign macam ni. Sebab saya dah siap. So kalau tuan-tuan puan-puan yang baru install, so bila tadi klik dekat chroma key tu, dia akan jadi macam ni. So tuan-tuan kena tekan dekat pen ni, Bila tekan dekat pen, so pergilah dekat hijau, mana-mana hijau ni, klik je. Maksudnya dia nak baca layer apa, dia nak baca color apa yang dia nak hilangkan. So ini background hijau, so kita tekan, dia terus akan hilangkan hijau. So teruslah dia akan ada background di belakang yang kita dah set background. Okay, so dekat sini kita boleh adjust lah, maksudnya kita nak nampak cantik sikit, mungkin kita boleh, benda ni kena adjust lah sesedap rasa. Okay, sama ada edit sebab bila kita buat green screen dia akan ada shadow dekat baju, dekat rambut dia akan ada shadow. So kita boleh adjust kat sini so macam ni. Okay, so bila kita edit tu kita tak mahu nampak fake juga. So kita edit sesedap rasa. Alright. Okay, so edge thickness, so ini pun dia akan dapat perbezaan lah. Kalau kita terlebih, terover, so dia akan edit macam tu. So sesedap rasa. Okay, ni pun sama. Okay, tuan-tuan boleh cuba benda ni. Okay. Right. Dan satu lagi, kita dah siap buang background hijau. So kita boleh letak benda ni kat mana-mana. So tuan-tuan nak letak kat sini. Okay, boleh. So mungkin dekat sebelah kanan ni kita nak letakkan notes, nota-nota. So boleh letak kat sini. Okay. Okay, macam ni boleh. So kita boleh positionkan mana yang kita nak lah. Ini lagi memudahkan kita buat video-video PMP lah. So tak perlulah kita shooting dekat outdoor, dekat kawasan-kawasan yang berangin. So dia bila kawasan-kawasan outdoor ni kita, masalah dia audio lah. So bila kita shooting dalam studio yang ada green ataupun blue, so kita boleh manage audio tu. Maksudnya tak ada lah gangguan angin. So bila kita shooting dalam studio, audio akan lagi cantik lah. So ini cara kita nak shooting dalam studio. Alright. So saya rasa tak ada masalah sebab dia dalam Filmora ni mudah. Kalau berbanding dengan Adobe Premiere, kalau kita nak buang hijau ni dia ada banyak step lah. Okay. Dan cuma satulah kelebihan Adobe Premiere ni, dia lebih detail. Maksudnya Filmora ni dia lebih kepada asas. So kita, contoh tadi lah kita nak buang hijau tu pun dia boleh buang hijau lah, tapi dia tak sedetail Adobe Premiere. Maksudnya Adobe Premiere kita boleh buat secantik yang mungkin lah. Kita boleh tambah efek yang tak ada dalam Filmora. Sebab Filmora ni dia ada preset, dia ada banyak preset macam text, macam transition diri. Dia banyak preset yang dia dah letak. Tetapi dia hanya itu saja yang ada. Tapi Premiere ni kita boleh buat benda-benda tu from the basic. Maksudnya kita boleh ambil daripada third party, tapi benda tu sendiri kita boleh buat manually secara basic.
Okay, so untuk tuan-tuan puan-puan yang nak cepat, sebab sekarang ni masa pun memang kita nak cepat je sekarang. Semua je kita nak cepat. So saya syorkan menggunakan Filmora. Okay, sebab PC di office pun memang support Filmora punya software. So tak ada masalah lah. Okay, so kita dah buat green screen. Okay, ni ada green screen. So background ni boleh cari dekat YouTube, boleh cari dekat website yang background, ataupun just background putih saja ke boleh, tak ada masalah. Okay, so saya ambil ini cantik sikit lah. Right, so kita dah settle green screen. So last kali lah sebelum kita nak produce video, kita nak kena export. Alright. So first kali save dulu, save project ataupun save project as lah. Okay, save lah dekat folder yang tadi yang tuan-tuan puan-puan dah letak semua video-video tu, save dekat situ je. Okay, rename benda tu, save je. Okay, so nak export dia pun mudah, tekan export kat sini je, tekan export. Okay, so yang selalu kita akan pakai adalah format dia lah. Alright, format ni. Okay, yang saya syorkan adalah menggunakan format MP4. Okay, MP4 selalu kalau window dia ada WMV. Okay, ni window media video kot tak silap. Okay, saya syorkan pakai MP4. MP4 ni dia quality yang okay, tetapi saiz dia tidaklah besar sangat. Kalau berbanding dengan AVI, saiz ni agak besar lah. Quality dia cantik, tapi saiz dia pun memang besar. MP4 quality cantik, tapi saiz dia tak besar sangat. So sesuai lah kalau kita nak upload ke YouTube, kita nak upload ke Google Drive. So MP4 adalah format yang sesuai. Okay, so name pada video. Okay, ni video apa? Okay, so save tu, save lah dekat folder tadi, folder yang kita buat tadi. Okay, so resolution ni tak perlu ubah lah, sebab dia akan follow project setting yang kita buat awal tadi. So tak perlu kacau lah. So just tekan export saja. Kalau kita tekan setting ni, dia adalah dalam ni setting custom yang kita boleh buat. Tetapi tak perlulah sebab kita dah set project ni awal-awal tadi. So just tekan export saja. Okay, ni tengah export lah. Right, so bila dah habis 100%, boleh tengok file tu dalam folder tadi. Dan yang bestnya dekat Filmora ni, kita boleh terus upload ke YouTube. Maksudnya tak perlulah kita dah export video, so masuk pula akaun YouTube baru nak upload. No, dalam Filmora selepas dia upload, dia automatik akan uploadkan ke dalam akaun YouTube kita. Okay, YouTube dan juga Vimeo lah sekarang yang dia dah buat. So mungkin ke hadapan ni mungkin dia orang akan buat Facebook. Okay, so pada saya cepat, tak perlu kita buat kerja 2-3 kali, hanya sekali export. So dia dah selesaikan 2 kerja yang kita nak kena buat. Yang pertama kita nak export, lepas tu nak kena transfer file, lepas tu nak kena upload ke YouTube. Okay, kalau Filmora once dia dah upload, once dia dah export, so dia dah automatically akan export ke dalam YouTube punya account. Alright, itu saja untuk Filmora. Saya rasa itu saja yang saya rasa apa yang saya ajak ni. Saya rasa tuan-tuan puan dah boleh buat sebagai guide untuk hasilkan video PMP. Okay, tapi kalau nak explore lagi detail, yes, boleh explore lagi detail. Alright, so kalau untuk sebarang soalan, saya open lah. So saya serahkan kepada moderator.